Terima kasih Timbalan Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Mohd Menteri. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha untuk menyediakan kemudahan akses pendidikan yang terbaik demi kepentingan pembangunan modal insan yang berkualiti. Justru di dalam kegawatan ekonomi global yang memberi kesan kepada keadaan ekonomi negara, KPM mengambil langkah penjimatan berhemah di semua peringkat termasuklah di pihak kementerian sendiri. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, untukan yang disediakan untuk KPM telah dikurangkan sebanyak 1.8 bilion ringgit pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Namun, pengurangan tersebut tidak menjejaskan operasi keseluruhan di peringkat sekolah di bawah KPM. Sebanyak 20.23 bilion ringgit disediakan oleh kerajaan untuk pembayaran emolumen bagi 537,221 pegawai, guru dan anggota khidmat sokongan di sekolah di bawah KPM. Bagi menjawab soalan yang berhormat, adakah pengurangan bajet bagi sektor pendidikan membawa kesan kepada kekurangan tenaga pengajar di sekolah? Jawapannya ialah tidak. Terima kasih. Yang Mohd Wakil Mentajam. Tuan Yang Dipertua, saya sudah jangkalah soalan akan begitu. Jawapan akan begitu. Kerana saya rasa pihak kerajaan tidak akan mengakui walaupun masalah itu adalah benar. Kerana saya telah menerima bahawa beberapa sekolah di Pulau Pinang mengatakan bahawa tak ada dana untuk mengupah guru ganti ataupun guru sementara. Pihak sekolah ataupun pihak pengelola sekolah yang harus menyediakan gaji untuk mereka. Ini adalah satu. Yang kedua ialah ada beberapa sekolah di Kedah di Pulau Pinang mengatakan bahawa bayaran untuk elektrisiti untuk sekolah tak cukup untuk dibayar sehingga sekolah menengah Methodist di Nimbung Tebah, di mana elektrisitinya diputuskan kerana tak mampu bayar bayaran elektrisiti. Bukankah ini harus ditanggung oleh pihak kementerian atau kerajaan? Kerana inilah sekolah, bukan rumah sendirian. Ini untuk pelajaran. Jadi bukankah ini ini adalah menunjukkan bahawa memang dia mendatangkan masalah. Dan sekiranya tidak, adakah bolehkah Timbalan Menteri memberi garanti bahawa masalah-masalah seperti ini tidak akan timbul? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas ramalan yang telah dibuat. Sebenarnya, kalau Yang Berhormat melihat soalan asal Yang Berhormat, adakah kekurangan bajet itu membawa kesan kepada kekurangan tenaga pengajar? Maka jawapan saya dah kata tidak. Oleh kerana walaupun kita menghadapi masalah pengurangan bajet, tetapi dari segi monumen, iaitu gaji dan juga termasuk bayaran kepada GSTT, kepada penggajian guru di bawah KGSK dan juga guru gantian, kita telah peruntukan. Jadi, sebarang usaha ataupun kerja yang kita lakukan ini, pengurangan ini, kita memberi keutamaan supaya kita dapat elak daripada apa sebarang aktiviti ataupun tindakan yang mengurangkan bajet itu supaya tak kena pada PMP. Maksudnya, tenaga pengajar itu merupakan satu prioriti utama. Jadi, itu saya berharap Yang Berhormat jelas. Yang kedua, apa Yang Berhormat sebutkan itu pernah bangkit di surat khabar pada Ogos tahun lalu. Memang benar. Pada ketika itu, mereka masih lagi ada yang mengatakan bahawa kementerian tidak boleh mengambil guru ganti. Tapi selepas itu, selepas kementerian dapat bajet itu, kita telah membuat perancangan semula. Bermaksud pengurangan bajet pada asalnya KJSK tak ada. Iaitu guru kontrak tidak ada. Tapi kita memperuntukkan daripada keseluruhan operating budget itu untuk tujuan ini. Kita mendapatkan guru supaya kita membekalkan guru yang cukup di sekolah. Apa yang Yang Berhormat bangkitkan sebenarnya adalah kalau dahulu untuk seminggu guru itu
kalau dia tak ada di sekolah, kita boleh menggunakan ataupun perkhidmatan guru ganti dalam soal ini. Tapi kita dah buat satu keputusan. Untuk guru yang bersalin untuk 60 hari, itu memang wajib dapatkan guru gantian. Jadi saya rasa kita dah beri penerangan yang jelasnya, sejelas-jelasnya kepada JPN dan PPD tentang perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat mengatakan dari segi tenaga pengajar. Kalau kita, apa yang Yang Berhormat katakan dakwaan kononnya penggunaan bajet itu akan membawa kesan. Kita masih lagi mengambil tenaga GSTT yang ramai. Kita juga mengambil guru pelatih. Untuk makluman Yang Berhormat, untuk ambilan Jun ini banyak lagi di bawah KPLI, KPLSPM. Maka kita teruskan usaha ini, Yang Berhormat. Jadi apa yang Yang Berhormat katakan, soalan tambahan kedua, sebenarnya tak ada dalam soalan asal tentang electricity. Saya jawab juga Yang Berhormat, kalau kita lihat operating budget, apabila dikurangkan, pada mulanya mungkin ada sedikit masalah kerana kita tidak menggunakan sistem pembayaran pukat. Selepas tu kita dah pulihkan. Dan inilah masanya kita melihat bagaimana kita boleh menambah fish kepada sekolah, dan kita sedang mengkaji, tengok macam mana. Kalau sebarang perbelanjaan electricity atau air atas kegunaan PMP, maka saya rasa wajar. Kalau adalah untuk hawa dingin di Dewan, saya rasa itu adalah kita sepatutnya meletak satu meter yang berlainan. Saya rasa dari segi ini, kita memang jelas, kalau untuk sewaan luar itu lain, tapi untuk PMP, kita akan tanggung juga. Terima kasih.